أنت التواب الرحيم رب زدنا وفهما مستقيما وهداية النصوص لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نحن من نعرف بأوامرك ونعرف بنهيك وصراط الله ونحن الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوحيد وافتح علينا برحمتك وعلمنا صراطك رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ليفقهوا قال شيخنا سبحانه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Sekarang 318 ayat dia bi'adhkari sujudis salati fihi. Ayat dia bahawa datang bi'adhkari sujudis salati, dengan zikir-zikir sujud sembahyang, yakni sujud rukun sembahyang, fihi fi sujudis sahwi. Jadi apabila kita sujud sahwi, pada masa kita sujud itu disunatkan kita baca apa yang kita baca pada sujud yang ialah rukun sembahyang. 319 an yaqula fihi aidan subhana man la yanamu wa la yashu in kana sababus sujudi huwa sahwu. An yakula fihi aidan, bahawa katalah, bahawa bacalah padanya pada sujud sahwi juga subhana man la yanamu wa la yashu in kana sababus sujudi, jikalau adalah sebab sujud itu huwa sahwu, ialah terlupa. Jadi masalah apabila kita sujud, sujud sahwi itu, dua-dua kali sujud itu adalah sunat, maka bacaan yang kita baca pada ketika sujud sahwi itu ialah sunat kita baca apa yang kita baca di dalam sujud yang ialah rukun sembahyang. Dan juga sunat kita tambahkan lagi, kita katakan juga di dalam sujud sahwi itu subhana man la yanamu wa la yashu. Tetapi ini dikaitkan sekira sebab sujud sahwi itu terjadi daripada terlupa. Terlupa nak baca kunut, terlupa nak baca tahiyat awal kemasalan, maka sunat kita baca subhana man la yanamu wa la yashu. Tetapi kalau sebabnya kita sengaja tinggalkan umpama kunut, artinya tinggalkan tahiyat, maka kita baca subhana rabbiyal a'la saja. Subhana rabbiyal a'la artinya ditambah wa bihamdih. 3 kali sekurang-kurang sempurna. Sebagaimana kita baca pada sujud rukun sembahyang. Seterusnya, ayyu'idal masbuku sujudas sahwi akhir salati nafsihi in sajada ma'a imamih. Ayyu'idal masbuku, bahawa mengulang oleh makmum yang masbuk. Dikandaki makmum yang masbuk di sini ialah makmum yang bilangan rakaat dia kurang daripada imam. Maknanya apabila imam beri salam, dia akan tambah rakaat lagi sebab rakaat dia belum sempurna, belum cukup. Bahawa mengulang oleh makmum yang masbuk sujud sahwi, akan sujud sahwi akhir salati nafsihi, pada akhir, pada hujung sembahyang dirinya, diri masbuk. In sajada, jikalau pernah duduk, pernah sujud,
telah sujud ia ma'a imamihi serta imamnya. Jadi apabila kita makmum yang masbuk, contohnya kita mengikut imam pada tasyahud akhir pada sembahyang subuh masalan. Kita sujud, kita mengikut imam pada tahiyat akhir. Jadi maknanya ketika tu imam duduk tahiyat akhir. Maka kita mengikut dia. Tetapi imam tu ada tinggal kunut. Imam itu ada tinggal kunut. Maka apabila imam belum nak sujud, dia sujud sahwi. Apabila imam tu sujud sahwi, sudah dia sujud sahwi, dia beri salam, kita pun bangun tambah 2 rakaat lagi. Maka kita pun dah baca kunut. Apabila rakaat yang kedua, tidak rakaat yang kedua, kita dah baca kunut. Tetapi apabila belum pada kita nak beri salam tu, sunat kita ulang. Sunat kita sujud sahwi sekali lagi pula. Sebab sujud sahwi untuk kitanya, di situlah tempat yang kitanya. Tempat kitanya. Adapun yang kita sujud belum sujud bersama dengan imam tu, ialah sujud semata-mata nak muafakat dengan imam saja. Bukanlah sujud sahwi di situ, bukan tempat bagi kita. Sebab tu apabila kita nak beri salam tu, kita disunatkan kita ulangan sujud. Begitu juga kalau sembahyang zuhur masalan. Sembahyang zuhur tu kita mengikut imam rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat. Artinya kita ikut imam rakaat yang kedua. Kita ikut imam rakaat yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Dan imam itu tidak duduk tahiyat awal. Jadi maknanya kalau kita mengikut imam ketika berdiri rakaat yang kedua. Maknanya kita mengikut imam belum pada imam tinggalkan tasyahud awal. Kalau kita mengikut imam sembahyang zuhur pada rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat, maknanya kita mengikut imam selepas pada imam tinggalkan tasyahud awal. Maka dua-dua masalah itu sama saja. Jadi maknanya sama saja kita mengikut imam tu belum pada imam tinggalkan tasyahud, artinya kita ikut imam selepas pada imam tinggal tasyahud. Maka apabila imam sujud sahwi belum pada dia nak beri salam, maka itu wajib kita kena mengikut sebab kita sekarang makmum dia. Tetapi kalau tanyanya tempat kita sujud sahwi, masa kita sujud sahwi ke situ, bukan, sebab kita tak beri salam lagi. Sebab sekiranya apabila imam beri salam, kita akan bangun tambah rakaat lagi. Jadi sujud sahwi kita pada ketika kita jadi makmum, belum pada imam beri salam tu ialah sujud sahwi kerana muafakat dengan perbuatan imam. Apabila imam beri salam, kita bangkit tambah rakaat yang belum sempurna lagi. Maka terus apabila kita nak beri salam tu disunat pula untuk kita sujud sahwi. Dengan sebab apa? Dengan sebabnya, sebab bagi sujud sahwi apabila kena kepada imam, dia melarat sampai ke makmum. Walaupun tengok kalau kita mengikut imam sembahyang zuhur pada rakaat yang ketiga yang keempat, padahal ketika imam tinggalkan tasyahud awal tu kita belum jadi makmum dia lagi. Sekalipun maka apabila sunat sujud sahwi bagi imam, maka sunat sujud sahwi bagi kita makmum. Maka tempat sujud sahwi itu ialah belum beri salam. Sebab tu selepas pada imam beri salam, kita tambah rakaat, maka belum pada kita nak beri salam tu disunatkan sujud sahwi sekali lagi pula.
Sebab itulah tempat kita yang sebenarnya. Adapun kita sujud sahwi bersama dengan imam belum beri salam tu, ketika imam beri salam, ketika kita jadi makmum tu, itu kerana muafakat. Kerana muafakat dengan perbuatan imam, imam sujud, kita pun sujud. Padahal di situ bukan tempat kita. Sebab tu disunatkan kita ulang sekali lagi pula, belum pada beri salam kita sendiri. Sebab di situlah sebab tempat sujud sahwi bagi kita. 321 al-iftirashu baina sajadatay sahwi. Al-iftirashu baina sajadatay as-sahwi. Sunat duduk beriftirash ketika kita duduk antara dua sujud sahwi. Jadi memanglah sujud sahwi itu dua kali diselangi oleh duduk. Sujud sahwi itu dua kali sebagaimana kita maklum, dan sujud sahwi dua kali itu diselangi oleh duduk. Maka duduk ketika itunya sunat kita duduk dengan secara iftirash. Sama macam kita duduk antara dua sujud yang rukun. Sama cara kita duduk pada tasyahud awal. Begitulah. Itu sunat yang lain pula. 322 at-tawarruku ba'da sujudis sahwi. Bertawarruk, duduk macam tayat akhir. At-tawarruk ba'da sujudis sahwi. Sunat duduk bertawarruk kemudian daripada sujud sahwi. Kemudian pada sujud sahwi, yakni duduk untuk nak beri salam selepas pada sujud yang kedua bagi sujud sahwi. Jadi begini, apabila kita tahiyat akhir, apabila kita tahiyat akhirnya, maka sekiranya kalau kita tak ada nak sujud sahwi, tahiyat akhir tu, tahiyat akhir sekiranya kalau kita tak ada sujud sahwi, artinya tak nak sujud sahwi, maka tahiyat akhir tu kita duduk dengan secara tawarruk. Duduk tahiyat akhir tu disunatkan kita duduk dengan secara tawarruk. Tetapi tahiyat akhir sekiranya kalau kita nak sujud sahwi, kita duduk tahiyat akhir tetapi belum pada beri salam kita ada nak sujud sahwi, maka sunat kita duduk dengan secara iftirash walaupun tahiyat akhir sekalipun. Walaupun tahiyat akhir sekalipun tetapi belum pada salam tu kita ada nak sujud sahwi, maka tahiyat akhir tu sunat kita duduk dengan secara iftirash. Kita duduk dalam keadaan iftirash sampai kita sujud sahwi. Apabila kita sujud sahwi yang pertama, bangkit daripada sujud sahwi yang pertama, duduk antara dua sujud sahwi pun duduk iftirash juga. Selepas pada duduk tu kita sujud sahwi kali yang kedua. Selepas pada bangkit sujud sahwi kali yang kedua, kita bangkit duduk. Duduk untuk nak beri salam. Maka duduk untuk nak beri salam di situ ialah duduk at-tawarruk. Begitu. Jadi pendekatannya, cara kita duduk pada masa tahiyat akhir tu, kalau tak ada nak sujud sahwi, maka kita duduk dengan secara tawarruk. Kaki kanan keluar sebelah kaki kiri. Sekiranya kalau tahiyat akhir kita ada nak sujud sahwi, maka sunat kita duduk iftirash. Kemudian selepas pada sujud sahwi yang kedua, maka kita duduk untuk nak beri salam tu duduk dengan secara tawarruk. Begitulah. Sebabnya duduk tawarruk, duduk iftirash ni ialah duduk yang kita akan berpindah daripada duduk pula. Jadi setiap-tiap duduk, jadi mana-mana duduk kalau diikuti dengan salam, maka duduk tawarruk. Sebab tu selepas pada sujud sahwi yang kedua, kita nak beri salam tu, maka duduk tawarruk.
Sebab kaedahnya setiap-tiap duduk yang diikutikan dengan salam, maka duduk tawarruk. Dan duduk iftirash tu ialah setiap-tiap duduk yang akan kita berpindah daripada duduk tu pula. Tidak diikuti oleh salam. Sebab tu tahiyat akhir yang kita nak sujud sahwi tu kita duduk iftirash. Sebab apa? Sebab selepas pada tu kita akan sujud sahwi. Maka duduk antara dua sujud, tak kira sujud sahwi dan sujud rukun, maka sunat kita duduk iftirash. Sebab apa? Sebab selepas pada duduk tu kita akan sujud pula. Sebab duduk dengan secara iftirash tu ialah duduk yang senang kita berpindah rukun kepada rukun. Daripada perbuatan kepada perbuatan. Tengok kalau kita duduk iftirash tu senang kita nak turun sujud, senang kita nak bangkit berdiri. Tetapi kalau kita duduk duduk tawarruk ialah duduk yang kaki kiri keluar kat sebelah kaki kanan tu, ialah duduk yang tetap, yang kita akan beri salam selepas padanya. Itu cara dia duduk. 323 at-taslimatus saniyatu. At-taslimatus saniyatu, beri salam kali yang kedua. At-taslim tu bukan maksud berpaling, mengucap assalamualaikum tu taslim. Assalamualaikum tu ialah dikatakan taslim. Taslim tu maknanya kita kata assalamualaikum. Ucapan assalamualaikum tu ialah taslim. Maka assalamualaikum kali yang kedua tu adalah yang sunat. Adapun yang pertama adalah rukun. Taslim yang pertama adalah rukun, taslim yang kedua adalah sunat. Maka sebab tu dia katanya at-taslimatus saniyatu, sebab kita bilangkan sunat saja, tak bilang rukun di sini. Disunatkan kita beri salam kali yang kedua. 324 antakuna ilal yasari. Antakuna bahawa adalah ia as-taslimatus saniyah ilal yasari, ini berpaling kepada kiri. Jadi maknanya semata-mata ucapan assalamualaikum kali yang kedua tu adalah satu sunat. Dan berpaling ke kiri itu adalah berpaling ke kiri ketika kita salam yang kedua, maka adalah satu sunat yang lain pula. Itulah maksud katanya antakuna ilal yasar, bahawa adalah salam yang kedua tu berpaling kepada berpaling ke kiri. 325 an yakula ba'dahuma, an yakula ba'daha, bahawa kata kemudian daripada salam yang kedua, as'alukal fawza bil jannah, as'alukal fawza bil jannah, aku mohon akan dikau ya Allah akan beruntung dengan syurga, dapat masuk syurga. Maka ini menyalahi dengan yang sebut-sebut dalam kitab. Sebab dalam syarah dia pun dia katanya tak jumpa perkataan ini dalam kitab-kitab ulama-ulama yang dulu. Sebab kita maklum bahawasanya ketika kita salam yang pertama kita mintakan syurga, selepas pada salam yang kedua kita minta melindung daripada neraka. Sebab ketika kita salam yang pertama kita baca nas'alukar ridhaka wal jannah,
salam yang kedua tu na'udzubika min sakhatika wan nar. Tetapi di sini tu sebab tu dalam syarah dia katanya perkataan ini tak jumpa dalam kitab lain. Tapi kalau kita nak baca, bacalah. 326 an ya'tiya bi akmalis salami, bahawa mendatang ia dengan salam yang sempurna, dengan ucapan salam yang sempurna. Apa dia ucapan salam yang pertama yang sempurna tu? Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kita tambah warahmatullah di belakang tu adalah sunat. Adapun assalamualaikum adalah wajib. Assalamualaikum tu adalah wajib. Ditambahkan warahmatullah, itu adalah sunat. Setiap-tiap dua kali salam tu lah. Setiap-tiap dua kali salam disunatkan kita tambah selepasnya warahmatullah. Jadi assalamualaikum, sunat kita tambah lagi warahmatullah pada salam yang pertama dan pada salam yang kedua. 327 at-tartibu baina kalimatayis salam. Bertertib baca mengikut susunan di antara dua kalimah salam. Dia salam tu ada dua kalimah, kalimah assalamu dan kalimah alaikum. Maka kalau tilik kepada rukun, kepada yang wajibnya, wajib kita beri salam. Kita nak kata assalamualaikum ke atau nak kata alaikumussalam ke, boleh kedua-dua. Sah kedua-dua. Itu tilik kepada kita memadai kita beri salam tu dengan kata assalamualaikum atau alaikumussalam. Sebut alaikum dahulu ke, sebut assalamu dahulu ke, hasil wajib, hasil rukun kedua-duanya. Tetapi nak tilik kepada sunat, kita sebut lafaz assalamu belum pada alaikum. Itu yang sunat. Sekiranya kalau siapa pergi baca alaikumussalam, maka sah sembahyangnya, jadilah salam dia. Tetapi sunat tertib tak dapat. Sunat tertib perkataan salam tu, susunan salam tu tak dapat. Sah kedua, alaikumussalam atau assalamualaikum. Sah kedua-dua. Tapi kalau nak sunat tu, kita ambil tertib sebagaimana kita maklum, ialah assalamu yang pertama, alaikum kali yang kedua. Tiga ratus dua puluh lapan an yajzimas salama wa yamuddahu maddan wa la yamuddahu maddan. Bahawa menjazamkan salam dan tiada memanjangkan dia sebagai memanjang. Jadi maksudnya salam tu sunat kita straight, dan sunat jangan kita panjang kelam assalamu. Jadi assalamualaikum, jangan assalam, kemudian alaikum, itu tak disunatkan begitu. Jadi sunatnya kita baca straight. Kita baca straight, lagi pulanya tidak memanjangkan lam assalam. Dan sebab lam assalamu tu situ tepat mat. Bolehlah kalau kita nak panjangkan assalam, itu boleh. Sebab tempat dia tepat mat. Tapi sunatnya jangan kita panjangkan. Kita ambil sekadar 2 harakat dah cukup. Kita ambil sekadar 2 harakat. Sebab sekurang-kurang mat tu ialah 2 harakat. Jadi kita baca tu straight. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak payah kita panjang kelam. Tak payah kita wakaf di tengah tu. Kita straight. Assalamualaikum. Itu naknya begitu.
Jadi tak macam kita takbir intiqalat daripada duduk tahiyat awal kepada berdiri, itu dipanjangkan. Allahu Akbar, kita panjangkan sehingga kita sampai berdiri. Tetapi di sini sunat tak begitu. Tak disunatkan begitu, bahkan kita baca dengan secara dengan straight, tidak kita panjangkan. Jadi Assalamualaikum. Tapi jangan tidak ada mat, itu salah pula. Jadi assalamu, kalau assalamu itu salah juga sebab tidak ada mat. Assalamualaikum itu salah juga sebab tidak ada mat. Bagi ada mat tetapi tidak dipanjangkan seperti kita takbir intiqalat daripada duduk kepada berdiri itu, tetap sunat macam tu. 329 al-ibtida'u bihi bisalam, memulai dengannya dengan salam, mustaqbilal kiblati, keadaannya menghadap kiblat. Jadi permulaan kita nak baca as-salah tu muka kitanya, tu tengok 330 dulu. An yakuna al-istiqbal, bahawa adalah menghadap kiblat tu bil wajhi dengan muka. Jadi maksudnya begini, apabila kita nak beri salam tu, disunatkan kita berpaling ke kiri, ke kanan kali pertama, disunatkan kita berpaling ke kiri pada salam yang kedua. Maka apabila kita nak berpaling ke kanan, nak berpaling ke kiri, maka ketika permulaan salam tu kita sunatnya muka kita menghadap kepada kiblat. Tak kira salam yang pertama dan salam yang kedua. Jadi maknanya muka kita menghadap kiblatnya begini. Kali pertama Assalamualaikum, begitu. Kemudian apabila sudah Assalamualaikum paling ke kanan, maka kita kalau nak baca doa, bacalah nas'aluka ridhaika wal jannah, maka kita balik kepada menghadap kiblat. Selepas pada kita menghadap pada kiblat tu, barulah Assalamualaikum ke kiri. Jadi maknanya tak kena cara, ada setengah-setengah orang tu dia buatnya tak kena cara, sebab dia buat begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia mula di sini. Assalamualaikum. Daripada muka dia masih menghadap ke kanan, dia mulai salam yang kedua padahal muka dia masih menghadap kepada kanan. Maka itu tak kena dengan caranya. Jadi maknanya kali pertama muka kita menghadap kepada kiblat. Muka kita menghadap kiblat. Jadi mulai saat itu muka kita sedang menghadap kiblat. Begitu. Tak kira kali yang pertama dan kali yang kedua. Jadi nak salam yang kedua pun, jadi muka kita sedang berpaling ke kanan, kita balik kepada menghadap kiblat. Selepas pada kita balik menghadap kiblat, di situlah baru kita mulai salam yang kedua. Jadi kita mulai salam yang pertama, muka kita masih menghadap kiblat. Kita nak mulai salam yang kedua pun, muka kita menghadap kepada kiblat juga. Itu cara dia. Yang disunat, cara yang disunatkan. Itu maksud katanya al-ibtida'u bihi, memulai dengan dia dengan salam, mustaqbilal kiblati, yang menghadapi kiblat. 330 an yakuna al-istiqbal bil wajhi, berpaling tu berpaling dengan muka, jangan berpaling dengan dada. Menghadap kepada kiblat dengan muka tu adalah sunat. Tetapi menghadap kiblat dengan dada itu adalah wajib. Sebab katanya kita sembahyang mesti kena menghadap kiblat, yakni menghadap kiblat dengan dada, bukan dengan muka. Jadi katanya kita rukuk, setengah daripada syarat bagi sah sembahyang ialah menghadapi kepada kiblat. Menghadap kepada kiblat, yakni menghadap dengan dada bukan dengan muka.
Sebab tu menghadap muka kepada kiblat tu adalah sunat. Adapun menghadap dengan dada adalah wajib, sebab itu syarat bagi nak sah sembahyang. 313-nya as-sukutu bainat taslimataini. Ialah diam yang pendek kita bersaktah di antara dua salam. Dua ucapan salam tu jangan kita assalamualaikum straight. Jangan kita buat straight gitu, bahkan kita ceraikan di antara dua salam. Lepas tu nak cerai tu nak ambil saktah lama mana qadar saktah dia? 332 an yakuna biqadri subhanallah. Dengan qadar subhanallah. Kalau contohnya kalau kita tak nak berpaling, kita kata assalamualaikum, artinya assalamualaikum warahmatullah. Kita berhenti sekejap sekadar subhanallah, kemudian kita sambung dengan salam yang kedua. Jadi jangan kalau buat begini dah hasil juga, tetapi tak dapat fadilah dia lah. Assalamualaikum. Jadi dua kali salam dah tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum yang pertama wajib, assalamualaikum yang kedua jadi sunat. Tetapi khilaful aula. Sebab apa? Sebab kita tidak menceraikan di antara dua salam. 333 an yaltafita fit taslimatil ula, bahawa berpaling pada salam yang pertama bihaitsu yura khadduhu al-ayman, bahawa berpaling pada salam yang kedua dengan sekira dinampakkan pipinya sebelah kanan. Jadi sekiranya orang yang dekat sebelah belakang kita, kalau dia tengok tu dia nampak tepi, dia nampak pipi kita sebelah kanan. Jadi tak payah kita paling banyak. Sekiranya kalau kita, jadi rupanya kalau kita menghadap kiblat, muka kita betul menghadap kiblat, orang belakang tak nampak pipi kita. Orang belakang tak nampak pipi kita. Tetapi apabila kita berpaling, kalau berpaling sedikit saja, maka tak nak nampak lagi pipi kita sebelah kanan. Maka kita berpaling banyak mana kita berpaling, agaknya orang sebelah belakang tu dia nampak pipi kita yang kanan. Kalau yang kedua, dia bagi dia tu agaknya dia orang belakang tu nampak pipi kita yang kiri. Dia pandang tak pandang, dia tengok tak tengok, itu lain hal. Sekiranya agaknya setara tu, sekadar itu kita berpaling. Jadi di sini 333 di sini pada itu dua kali sunat dah tu. Itu dah dua sunat, tapi dia bilang jadi satu. Berpaling kepada kanan adalah satu sunat. Berpaling ke kanan, semata-mata berpaling ke kanan adalah sunat, satu sunat. Berpaling sehingga dinampakkan pipi sebelah kanan, itu adalah satu sunat yang lain pula. Tetapi dia bilang satu di sini. Padahalnya di situ dah dua sunat di situ. Semata-mata berpaling ke kanan. Semata-mata berpaling ke kanan. Semata-mata berpaling ke kanan adalah satu sunat. Dan berpaling sehingga orang belakang nampak pipi kita sebelah kanan pada salam pertama, itu adalah sunat yang lain pula. Begitu. Kita bagi jelas begitulah. Padahal kita buatnya sekaligus kita buat, tetapi dapat pahala dua pahala. Pahala berpaling dan pahala berpaling sekira orang belakang tu nampak pipi kita yang sebelah kanan.
334 antakuna ilal yamini. Bahawa adalah salamnya pertama palingan salamnya pertama tu ialah ke sebelah kanan. Jadi dia berpaling semata-mata berpaling tu satu sunat. Sekira dinampakkan pipi sebelah kanan tu adalah sunat. Ambil berpaling salamnya pertama berpaling ke kanan adalah sunat. Begitu. Berpaling ke kanan tu adalah sunat yang lain pula. 335 an yaltafita fit taslimati saniyati bihaisu yura khadduhu al-aisaru. Bahawa berpaling pada pada salam yang kedua dengan sekiranya dinampakkan pipi yang kiri. Jadi di sini pun dua sunat juga di situ. Semata-mata berpaling ke kiri adalah berpaling ke kiri pada salam yang kedua adalah satu sunat. Dan berpaling sehingga orang belakang tu nampak pipi sebelah kiri itu adalah sunat yang lain pula. Begitu. 336 an yanwiya dia jadi putus-putus cakapan dia. Kita tengok 339 dulu. 300 kita langkah dulu, kita tengok pada nombor 339 340 untuk nak jadi sambungan masalah kitanya. In ha'us salam ma'a tamamil intifati bihi. Meselesaikan salam serta sempurnakan berpaling padanya, berpaling dengan dia dengan salam. 340 an yakuna tamamal iltifat ma'a harfil mim min alaikum. Bahawa sempurna berpaling serta haraf mim daripada perkataan alaikum. Jadi cuba kita buat sambung-sambungan pada 329. Tengok 329 al-ibtida'u bihi mustaqbilal kiblati. Tengok 329 al-ibtida'u bihi mustaqbilal kiblati. Memulai dengan salam tu keadaannya menghadap kiblat. Kemudian disunatkan kita berpaling. Kemudian kita tengok 339 ialah selesaikan salam serta sempurna berpaling. Dan sempurnakan berpaling itu dengan haraf mim daripada alaikum. Jadi maknanya kita selepas pada kita baca selawat, kalau nak doa lah, kalau nak baca al-isti'adzah tu bacalah. Kemudian muka kita sedang menghadap kiblat. Maka kita mulai tu muka kita mulai berpaling. Assalamualaikum. Jadi apabila kita sebut mim alaikum tu muka kita dah sampai berpaling, dah selesai berpaling. Jangan assalamualaikum kemudian barulah berpaling, itu tak kena cara juga. Artinya berpaling ke kanan ke kiri dulu kemudian beri salam, itu pun tak kena dengan cara juga. Jadi kita duduk muka kita betul kiblatnya begini, kemudian assalamualaikum. Kalau katanya itulah kena caranya. Kalau begini assalamualaikum warahmatullahi, itu pun tak kena cara. Jadi kita beri salam dulu kemudian kita berpaling, itu tak kena dengan cara. Artinya kita berpaling dulu, berpaling ke kanan.
Kemudian Assalamualaikum. Itu pun tak kena cara juga. Jadi sambilan berpaling, sambilan kita mengucap Assalamualaikum. Apabila sebut mim tu mana kita dah selesai palingan kita. Kemudian salam yang pertama tu kita katanya begini, Assalamualaikum. Kemudian kalau nak baca doa, bacalah. Kemudian kita patah balik ke kiblat. Patah balik ke kiblat, ambil saktah. Ambil saktah. Sekadar subhanallah. Kemudian barulah kita mulai salam yang kedua serta berpaling ke kiri. Assalamualaikum. Jadi bersertanya begitu. Itu cara dia nya. Tengok. Itu cara kita berpaling berserta dengan mengucap salam. Habis di situ. Kemudian 336 an yanwiya bitaslimatil ula al-khuruja minas salati. An yanwiya bitaslimatil ula al-khuruja minas salati. Bahawa niat dengan salam yang pertama, niat apa dia? Niat al-khuruja akan keluar minas salat. Keluar daripada sembahyang. Mana berhenti sembahyang. Keluar daripada sembahyang, maknanya berhenti sembahyang. Ini semuanya, tapi ini kita niatnya begini. Apabila kita mulai assalam, maka ingat dalam hati kita berhenti daripada sembahyang. Ketika mulut kita kata assalamu, maka dalam hati kita ingat kata kita berhenti daripada sembahyang. Tu maksud kata niat di dalam hati. Kebetulan dengan salam yang pertama, niat apa dia? Niat keluar daripada sembahyang. Ingat hati aku keluar daripada sembahyang, aku berhenti sembahyang. Ingat gitu dalam hati. Itu adalah sunat. Tapi dia sunat di sini tu sebab ada setengah ulama dia kata wajib niat keluar ketika beri salam yang pertama, itu kaum dhaif. Dia katanya wajib. Tetapi kaum sah, kaum muktamadnya ialah sunat. Tetapi ini bahaya sikit. Sebab kita niat ni, niat keluar daripada sembahyang, niat berhenti daripada sembahyang, maka di sini kita kena hati-hati ya. Sebab kalau kita niat berhenti daripada sembahyang, belum pada assalamu, maka jadi batal sembahyang. Dia naknya kebetulan as tu kita mula niat. Jangan belum. Kalau belum pada itu membatalkan sembahyang. Sebab kita niat apa? Niat berhenti sembahyang, niat keluar pada sembahyang. Niat keluar pada sembahyang belum pada beri salam, itu membatalkan sembahyang. Dia nak niat tu kalau kita nak ambil sunat ni lah. Nak ambil sunat ini, nak ambil ini sunat niat keluar pada sembahyang yang berkebetulan dengan salam yang pertama tu. Dia naknya ketika kita niat tu bila situlah kita mulai niatnya. Jangan jadi belum pada assalamu, sebab membatalkan sembahyang. Sebab niat keluar daripada sembahyang ini membatalkan sembahyang. Sebab dia menafikan ini masalahnya, kena faham sikit. Sebab kita ketika kita niat pada masa takbiratul ihram, kita jazam. Sebab syarat bagi nak sah niat pada ketika takbiratul ihram,
Syarat niatnya ialah jazam, putus. Kena jazam, sebab tu kita niat saja aku sembahyang. Usalli, saja aku sembahyang. Kita niat pada masa kita takbiratul ihram, saja aku sembahyang. Mana kita putus dalam hati kita, macam mana pun kita nak sembahyang sampai sudah. Itu. Maka sekiranya kalau niat kitanya, kalau kita niatkan pada masa takbiratul ihram, kita niat saja aku sembahyang, tapi ingat dalam hati saja aku sembahyang selama tidak ada siapa panggil akan daku. Sekiranya kalau niat gitu, maka niat itu tidak sah. Sebab tidak jazam. Maka apabila kita niat katanya saja aku sembahyang, pada mana aku nak sembahyang, aku mengerjakan sembahyang, aku nak mengerjakan sembahyang, sebut kata sembahyang mulai pada takbiratul ihram sampai ucapan salam. Maka kat celah-celah itu selepas pada takbiratul ihram belum pada assalamualaikum tu, sekiranya siapa-siapa niat berhenti daripada sembahyang, berhenti daripada sembahyang atau niat keluar daripada sembahyang, maka semata dengan semata-mata niat itu sembahyang dia dah putus, dah jadi batal. Dah jadi putus, dah jadi batal. Maka sebab itulah kalau kita nak ambil sunat di sini, sunat niat keluar daripada sembahyang, jangan jadi dahulu, jangan kita niat jadi dahulu belum pada assalamu. Kalau sekiranya jadi dahulu pada assalamu, membatalkan sembahyang. Naknya serta, betul-betul berserta dengan assalamu. Kalau kita ambil niat keluar daripada sembahyang selepas pada assalamu, maka tak hasil sunat juga. Sebab bukan tempat dia. Yang nak jadi sunat di sini betul-betul dengan assalamu. Kalau belum, membatalkan sembahyang. Kalau selepas pada itu, tak hasil sunat. Tapi salam tu sah lah, sembahyang tu sah lah. Jadi kita, apabila kita nak ambil beringatnya, ketika kita assalamu, kita tak niat keluar lagi. Kita selepas tu assalamualaikum, barulah kita niat keluar. Maka niat keluar tu tak dapat sunat dah. Sebab masa dia ketika assalamu. Kalau niat lepas pada tu, dah tak hasil sunat. Sebab tu jadi kita nak ambil sunat ini, kena hati-hati. Sekiranya kalau jadi terdahulu pada assalamu, membatalkan sembahyang. Sekiranya kalau selepas pada salam, selepas pada assalamualaikum, maka tak jadi sunat. Sebab tu kalau nak ambil tu kita kena hati-hatilah betul-betul. Tapi yang pentingnya jangan belum pada assalamu, sebab membatalkan sembahyang. Ini adalah sunat. Mengikut Kang Asah, mengikut Kang Muhtamad. Tapi ada setengah ulama dia katanya wajib niat keluar daripada sembahyang ketika kata assalamu. Itu Kang Dhaif. Kang Asahnya ialah sunat saja. 337 an yaqtarina niyatal khuruji. An yaqrina niyatal khuruj min as-salati bi awwalis salam. Itu dia. Disunatkan sertakan niat keluar pada sembahyang tadi dengan awal salam, dengan awal perkataan salam, dengan awal ucapan salam. Jadi assalamu. Situlah kita mulai niat. Itulah tepat dianya. Tepat kita niat, masa kita niat keluar tu ialah permulaan kita beri salam, yakni salam yang pertama. Jangan sebelum, kalau sebelum membatalkan sembahyang. Begitulah. 338 ayyanwiya bitaslimatil ula assalama ala man
ala yaminihi min malaikatin wa mu'mini insin wa jinnin. Kita pagi ni kita sekadar itu dulu, insyaAllah kita akan sambung lagi pada masalah 338 ya. Sekadar itu dulu pagi ni. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. kasih Baba. Assalamualaikum.